ditaburkan oleh firman-Mu dan hidup seturut dengan firman-Mu. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan, kami butuh anugerah-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya di dalam hati kami, di dalam ibadah kami, sehingga firman yang ditaburkan boleh tertanam dalam jiwa, pikiran, hati kami, bertumbuh untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 早安，主内弟兄姐妹们， Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama secara bertanggapan ayat. Kita tidak akan baca semua karena dia cukup panjang ya. Kita akan baca dari 31 sampai ini saya sudah buat di ini ya. Ya. Mari kita baca secara bertanggapan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang demi yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang benar itu akan menjawab, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian. Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau bersama-sama? Raja itu menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Diberkatilah kita yang membaca, mendengarkan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari silakan duduk. 请坐。 Nah, kalau kita mengikuti kalender gereja, ini minggu terakhir yang biasa disebut Minggu Kristus Raja, Christ the King. 如果按照教会的日历，这个是教会的最后一个礼拜是基督圣王。 Jadi kalender gereja itu disusun dari sejak menunggu kedatangan Yesus, lalu sampai nanti terakhir kira-kira gitu ya, pemerintahan Yesus. 就是等待主耶稣来临，出生到来临之后， Nah, kita lihat di ayat yang kita baca, ayat 31 sampai ayat 34. Coba kita perhatikan. Diperhatikan saja. 我们仔细看马太福音25章31到34节。 Ayat 31 dikatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dia. 当人子在他荣耀里同着天使降临的时候， Nah, ini adalah suatu gambar akhir zaman atau bahasa teologinya disebut apokaliptik. 这个是形容了世界末日。 Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia. 当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候， Ketika Anda mendengarkan ini, bagi kita yang dari kecil di sekolah minggu, dari kecil mendengar firman Tuhan, kira-kira atau mungkin yang pertama kali ketika kita membaca, kira-kira apa yang ada di dalam hati pikiran kita? 当你小时候在主日学后第一次听到的时候，你在心里在想什么？ Ditambah lagi kita juga di negara Indonesia yang mayoritas Muslim.
Dan sering, oh nanti akan ada penghakiman. Kira-kira gitu ya. 还有在印尼国家，就是大部分是穆斯林，然后听到有审判。 Nah ketika kita mendengar itu, yang lebih kuat yang mana? Kristus akan datang dalam kemuliaannya, penghakiman akan datang. Yang mana lebih kuat yang membekas dalam hati pikiran kita? 就是我们最深刻的印象，就是主耶稣将来临或审判呢。 Bagi banyak orang ini adalah gambar yang menakutkan. 很多人以为这个是很可怕的形容， Mungkin kadang bukan salah kita, karena kita ditakut-takutin guru sekolah minggu. 可能不是我们的错，因为主日学老师可能这样讲， Ditakut-takutin sama yang lain. 他们让我们害怕。 Dari awal 90 ada perkembangan psikologi namanya positive psychology, psikologi positif. 就是90年代的时候有那个哲学家， Daripada menceritakan yang jelek-jelek, kenapa enggak menceritakan yang bagus? 他们说就是我们要说正面的，不要说负面的， Dan sebenarnya itulah iman Kristen kita. 那就是基督徒是信心。 Kita perhatikan ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia. 就是31节，当人子在他荣耀里同着天使降临的时候， Kita ini umat Allah, kita murid Yesus. 我们是上帝的子民，是耶稣的门徒。 Ini guru kita, raja kita akan datang dalam kemuliaan bersama dengan malaikat-malaikatnya. 耶稣是我们的国王，是我们的老师，他会再来。 Tidakkah ini suatu gambar yang membuat kita bersemangat, 这是喜乐的形容， bersukacita? 让我们喜乐。 Inilah bukti dari pengharapan iman saya. 这个是盼望信心的证据。 Hidup saya bukan hanya saat ini, bukan hanya di dunia ini, bukan hanya di bumi ini. 我生活不只是在世界里， Bukan hanya 80, 90 atau 100 tahun. 不只是80、90、100年之后， Tetapi bagi kita umat Allah, murid Yesus, kita tahu ada sesuatu yang kekal di sana. 可是当上帝的子民，我们相信未来有永生的。 Dan kita tinggal di sini, kita tahu ini dunia ini tidak ada yang sempurna. 我们活在世界，我们知道没有完全的， Sehingga perlu memang di dalam iman kita itu ada namanya Minggu Kristus Raja. 就是我们信心里面有那个基督是王的礼拜。 Apalagi saat ini, begitu banyak kita yang kecewa dengan penguasa atau pemerintah. 很多人对世界的掌权者失望， Kadang kecewa dengan pimpinan gereja, 我们对教会领导失望， kecewa dengan pimpinan pemerintahan. 我们对国家政府们失望， Yang mereka itu hanya raja-rajaan. 因为他们只是玩。 Bagi kita ada satu yang maha kuasa, yang berkuasa atas segalanya, itulah Kristus Raja. 可是我们知道有万能之国王就是耶稣基督， Yang bertahta selama-lamanya dari sejak dunia sebelum diciptakan sampai selama-lamanya. 就是创世之前跟之后，永远是耶稣是万王之王。 Dan minggu ini mengingatkan kepada kita, ini Kristus yang saya sembah, yang mulia, yang maha kuasa dan sebagainya. 这礼拜又提醒我们，耶稣是我们所敬拜的君王。 Lalu siapa saya, siapa kita di sini? 我是谁？我们是谁？ Siapa kita? 我是谁？ Siapa itu? Walaupun dia mau menteri, mau presiden, mau kaisar, semua siapa mereka? 他们可能是该杀或君王，可是他们是谁？ Atau orang kaya sekalipun, 富有的人也是谁？ siapa? 是谁呢？ Meskipun kita manusia, mau raja, mau kaisar disebut mahkota ciptaan, tetapi sesungguhnya kita ini ciptaan. 虽然人类是君王，可是也是被造者。 Kita adalah hamba. 我们是奴仆， Kita hanya umat 我们只是子 yang 民， dikasihi. 被爱的子民 Nah, kadang-kadang kita lupa kalau di Muslim ada mereka suka memposisikan manusia itu adalah abdi. 如果在穆斯林说人类是奴仆， Enggak salah. 也不错的。 Abdi, hamba. 奴仆， Dan kita, Allah kita itu maha besar, 上帝是很至高 maha 的， kuasa. 很万能的， Dia berdaulat atas segala sesuatu. 他是掌权所有的。 Tidak ada sesuatu yang bisa terjadi tanpa seizin dan sepengetahuan Allah. 没有一件事，如果上帝不许可，是不发生的。 Tapi bedanya, 可是不一样的 yang 是， jelek, yang jahat bukan Allah yang mendramakan di belakang.
如果有坏的事，不是上帝安排的， Tapi memang ada si jahat atau manusia yang sudah jahat yang merencanakan semua ini. 可是有魔鬼或坏人安排的。 Tapi Tuhan masih melihat 可是上帝看着， dan dia tahu. 他知道。 Mungkin kita bertanya kenapa Tuhan diam-diam. 可能我们问为什么上帝许可这些发生， Itulah iman kita. 那就是信心， Inilah janji, kelak dia akan datang. Kapan kita tidak tahu. 那就是上帝应许之后他会再来。 Dan minggu Raja Kristus atau di dalam iman kita harus kita materaikan. Kristus dia juru selamat, yes, dia juga raja atas segala raja. 就是我们要刻印在心里，就是耶稣是我们的君王， Dia raja yang kekal. 他是万王之王。 Kenapa? 为什么？ Karena manusia ini dari dulu sejak semula itu ada satu kejelekan, dia mau jadi raja. 因为人类从之前到现在呢，他想要变成君王。 Begitu Adam diciptakan dia lihat-lihat, wah hebat banget ya ini. Terus ular datang, nah kamu juga bisa sama seperti Allah. 当亚当创造之后呢，就是他想要变成君王，然后有那个魔鬼引诱他， Akhirnya terjadilah pemberontakan. 然后亚当背叛了。 Nah, dan kita juga lihat di dalam dinamika sampai zaman sekarang, sejak Adam sampai sekarang. 我们看亚当之后到现在的世界，有的世界的动态， Oh begitu banyak orang yang pengen berkuasa, 很多人想要有掌权， menjadi penguasa. 他要成为掌权者。 Kalau tidak bisa jadi penguasa pemerintahan atau negara, ya penguasa di gereja lah. 如果不能做国家的掌权者，他想要做教会的掌权， Atau tidak di rumah juga boleh, mendominasi semua, dia diktator di rumah. 或在家里做掌权的， Bila perlu menghalalkan segala cara. 也是不顾任何手段。 Dan kita tahu ini bukan hanya para politikus. 不只是政治家， Tentu masih ada politikus yang baik, yang jujur, yang tulus. Memang panggilannya itu politik. 当然还有诚实的政治家。 Dan politik itu memang penting karena itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. 政治也是很重要，因为关于很多人的生活。 Tapi bukan hanya sekedar mereka yang ingin, tapi banyak yang tidak bisa mengendalikan, awalnya baik, akhirnya menjadi terkontaminasi, kena racun kuasa itu. 可是很多人不能控制，当他们有权利，他们变成贪婪了。 Tapi banyak lagi juga orang yang ingin berkuasa Yes, dengan teknologi, dengan uangnya. 也是很多人用钱财、用科技来控制， Memberikan berbagai kemudahan untuk tawaran dan sebagainya. 给消费者很多优惠。 Akhirnya kita nyicil, akhirnya menjadi budak dari promosi-promosi itu. 然后因为广告，我们分期付款，我们变成消费者了。 Kalau zaman dulu masih banyak yang dengan adu kekuasaan fisik, dengan kekuatan militer menaklukkan negara lain. 如果之前呢，很多人是用那个战争。 Tapi sekarang siapa yang menguasai pengetahuan? Menguasai digital. Kalau dia tidak hati-hati, ya katanya kita semua. Dia mendominasi negara-negara yang lebih lemah. 可是现在用知识、用电子，他们控制别的国家。 Jadi itulah sifat bibit yang ada di dalam manusia itu. 那就是人类的本性， Mau jadi raja, 想要成为君王， lebih kuat dari orang lain, 要比别人更强， ngatur-ngatur hidup orang lain. 管制别人， Kalau bisa menguasai, mengendalikan mereka. 控制别人。 Nah, sehingga perikop ini mengingatkan kepada kita di atas semua kehidupan ini, di atas negara yang paling kuasa sekalipun saat ini, ada raja di atas raja. 这段经文在提醒我们，虽然有强的国家，在上有万王之王， Dan raja ini sebelum dunia diciptakan sampai saat ini dan selama-lamanya dia ada, dia belum mati, dia tidak tidur. 万王之王从世界未创造之前到之后到永远是活的。 Dan firman ini mengingatkan kelak dia akan datang. 这个上帝的话在提醒我们，他会再来。 Dan setiap minggu kita juga mengaku kelak ia akan datang. 我们每个礼拜也承认，之后他会再来。 Tapi kita terjebak dan mengadili yang hidup dan yang mati. Itu aja yang membekas di 可 tempat 是 ini. 我们被困惑，他会再审判我们。
Dia akan datang dalam kemuliaannya. 他在荣耀里会再来。 Dan kapan? 什么时候呢？ Seperti waktu yang ditetapkan Allah Bapa. 就是天父指定的时间， Hanya Allah Bapa yang tahu, tidak ada yang tahu lagi. Kapan? 只有天父知道时间，我们也不知 Waktu 道。 Allah bukan waktu kita. 上帝的时间不是我们的时间， Tuhan juga penuh perhitungan. 上帝也是有计划的。 Kalau kita mungkin concernnya ini hanya sebatas 200 orang di Damai Sejahtera. 我们只是可能在教会有关怀200个人， Ya, atau 150.000 lah seluruh warga Metodis. 或可能所有卫理堂有115万， Atau ada yang wah merasa panggilan, saya mau menyelamatkan Indonesia, ada hampir 280 juta orang. 或可能有人被呼召，就是要救280条的人类。 Perhatian Allah itu 8 miliar orang di dunia ini. 可是上帝关怀的是所有世界的人类， Dan semua, bukan hanya manusia, seluruh ciptaan. 不只是人类，可是所有创造者，被 Seluruh 创造的， ciptaan bukan hanya planet bumi, 不只是在地球， tapi jagat raya. 还有就是万物。 Jadi pikiran Allah sudah pasti bukan pikiran kita. 上帝的思想不是我们的思想， Jadi Allah ada strategi, ada perhitungan. 上帝是有策略的，有计划的。 Dan dia tentunya bukan yang emosional. Ya udahlah saya udah kayak Netanyahu aja, udah kirim aja, hajar aja gajah itu. 可是不是按照就只是没有没有想要没有 Itu 思 Hamas 想的， nggak bisa kerjasama, udah hajar aja. Peduli amat yang korban itu silakan. 还是如果有人受伤也没关系，不是这样的。 Itu emosional, itu ego. 那是情绪的。 Mungkin kita juga berpikir, 可能我们在想， ini dunia udah kayak begini, kenapa Tuhan biarkan? 这个世界是很堕落的，为什么上帝许可呢？ Allah kita tidak tidur, dia tidak tinggal diam, tetapi dia bertindak bukan hanya berdasarkan emosi sejenak. 上帝是不睡觉的，可是他不是按照情绪来做。 Apakah dia pilu melihat begitu banyak orang yang baik-baik tetapi dibully oleh orang yang jahat? 就是上帝也会伤心吗？如果 Sudah 好人 pasti 也是 itu 被欺负， melukai hati Tuhan. 上帝也当然也是伤心。 Apakah Tuhan kecewa ketika anak-anaknya, murid-muridnya itu juga ikut di dalam praktek-praktek korup yang jahat? 如果基督徒有贪钱，上帝会失望吗？ Sudah pasti dia marah dan kecewa. 当然，上帝也会失望，会生气的。 Mungkin kita berpikir, Tuhan kenapa enggak hajar aja, biar aja kasih dia penyakit, biar dia enggak bisa macam-macam lagi. 为什么我们在想，为什么上帝没有审判他们呢？ Itu maunya kita. 那是我们想要的， Itu yang ada dalam pikiran kita. 那就是我们所思想的。 Tetapi Tuhan tidak hanya lihat pada saat kurun 10 tahun, 5 tahun, emosi sesaat, tetapi adalah dari awal sampai ke akhir. 可是上帝没有看短暂的情绪，可是从头到尾。 Kalau kita lihat skop kita begini, skop Allah itu tidak terbatas. 如果我们看的范围是小的，可是上帝的范围是大的。 Dan dia tahu kapan waktu yang terbaik dan bagaimana ia akan menghakimi dunia ini. 他知道上帝什么时候是最好的时间，然后知道要怎么审判人类。 Kristus Raja mengingatkan kita, di atas kita masih ada Khalik yang maha kuasa. 基督是君王，是提醒我们有创造者。 Dialah yang bertata dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. 从之前、现在到永远，他是坐在宝座上。 Hari ini 26 ya, salah tulis. 现在是10月26日， Dan dia melihat apa yang kita lakukan saat ini. 他看我们所做的事， Dia tahu apa yang terjadi dengan 8 miliar penduduk di planet ini. 他知道世界人类8 million 的所有人的行动， Dia juga tahu apa yang terjadi di masa lalu. 他知道之前发生什么。 Dan sebelum terjadi, dia juga sudah melihat nanti Indonesia 100 tahun merdeka seperti apa, nanti tahun 2100 seperti apa, atau bahkan kalau dia belum datang tahun 3000 seperti apa. 就是上帝知道，就是100年之后、2000年之后，他知道发生什么事。 Dan dia akan datang sesuai dengan hikmatnya, sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. 就是在上帝的智慧里，还有荣耀，他会再来。 Ketika kita mendengar dia akan datang, apa yang ada di hati pikiran kita. 当我们听到上帝会再来，我们在想什么？
Ketika ia datang, ia juga datang dengan pengadilan tahta kemuliaannya. 当耶稣再来，他会在他的荣耀宝座上会再来。 Semua kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita. 所有的人会对他的生活负责， Semua talenta yang dipercayakan kepada kita. 就是托付给我们的才干。 Kalau kita lihat di Matius 25 ini, sebelum cerita ini 25 bagian atas ada cerita tentang talenta yang kita kenal baik. 就是我们马太福音25章之前，我们看到有那个才干， Karena Allah bukan menciptakan kita seperti robot, 因为上帝不是创造我们像机器人， tapi adalah menjadi mitra bagi dia di muka bumi ini. 可是就是我们是上帝在世界的同工， Yang diberikan kecerdasan lebih dari makhluk yang lain. 给我们知识比所有被造者的最高的知识， Akal budi. 有知识， Diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. 就是被创造按照上帝的形象， Memiliki sebagian dari kualitas Allah untuk mengatur, mengelola hidup ini. 拥有上帝的性质来管理世界。 Sehingga ketika kita menyadari hal ini, bagaimana seharusnya kita menjalankan hidup ini. 当我们觉悟到这个，我们如何来做我们的生活？ Bagi semua orang yang setia kepadanya, ini adalah hari yang berbahagia. 忠心的基督徒，耶稣再来的世界是喜乐的事， Bukan hari yang penuh ketakutan. 不是害怕的事。 Karena bagi kita yang percaya, bukan karena gagah kita, itu yang selalu kita nyanyikan. 因为我们相信，不是因为我们强壮， Tetapi ketika kita membuka hati kita, menerima Yesus dalam hidup kita, 当我们打开心，接受主耶稣成为我们救主， Dia yang pertama adalah juru selamat. 第一，耶稣是我们救主， Segala dosa masa lalu itu sudah dihapuskan. 我们的罪恶被消除掉了。 Lalu di dalam hidup kita masih ada residu dosa, 可是，在我们生命里还有， konsekuensi dosa. 我们要有那个罪恶的要负责任， Katakanlah sebelum menerima Tuhan Yesus. 就是接受主耶稣之前 Wah, 的罪 kalau 恶。 dulu lagi dagang, nipu-nipu segala macam. 可能之前我们骗人， Pernah sampai ada orang yang kita nipu sampai dia harus jual motornya atau rumahnya. 可能我们骗他到他卖他的摩托车， Lalu bertemulah dengan Tuhan Yesus. 然后我们遇到了耶稣， Dosa yang lalu itu sudah dihapus. 罪恶是已经被消除掉， Konsekuensinya, 可是有负责任。 setiap kali melihat keluarga itu, iya itu dulu gara-gara saya itu mereka jadi begini. 我们看到那个家庭，我们 Ada 被 rasa bersalah, 我们骗他，我们 itu 有 konsekuensi. 是有责任的。 Tetapi kalau Kristus di dalam hidup kita, 耶稣已经在我们里面， Dia adalah raja atas hidup kita. 他是我们生命的君王。 Dia bukan hanya raja yang maha kuasa, tapi juga pengasih dan penuh anugerah. 不只是万能的，可是是怜悯的上帝。 Anugerah itu mengalir dalam hidup kita. 上帝的恩典留在我们生命， Kuasa itu mengalir dalam hidup kita. 上帝的能力留在我们 Kasih 生 itu 命， mengalir dalam hidup kita. 他的爱留在我们生命里， Membantu kita 帮助我们， mengampuni diri sendiri. 赦免我们自己， Dan memberikan hikmat bagaimana saya bisa kompensasi, bagaimana saya selanjutnya akan berelasi dengan keluarga ini. 上帝也给我们智慧，如何 Kalaupun mereka tidak bisa mengampuni, ya apa boleh buat. 如何跟那个家庭做沟通， Tapi bagaimana, itu kan konsekuensinya. 那是后果。 Nah, jadi yang kita lihat ketika Yesus hadir, dia juru selamat. Jadi dosa-dosa kita sudah diampuni. Dan tentu kita tidak langsung otomatis jadi orang yang sempurna. 我们接受主耶稣，我们的罪恶被消除掉，可是不是完全的人。 Apakah kita masih akan jatuh ke dalam kesalahan? 我们会再堕落吗？ Sudah pasti. 当然。 Tapi ada anugerah yang terus akan bekerja membantu kita. 可是上帝的恩典会帮助我们， Ketika kita juga terbuka dengan anugerah Tuhan, Dia bekerja membantu kita berproses menjadi semakin baik, semakin baik. 当我们接受主耶稣的恩典，我们会变成更好。 Ketika kita taat pada pemerintahannya,
pada pimpinannya. 当我们顺服耶稣的统治， Segenap hidup kita mulai kita arahkan seturut kehendaknya. 我们整个生活要顺服上帝的旨意。 Kehendaknya karena bisa juga ada orang yang terus menghukum diri sendiri. 有人就是一直审判自己， Gara-gara saya. 因为我的错。 Tapi turut setendaknya dia berkata, jangan tenggelam pada kesalahanmu di masa lalu. 可是按照上帝的旨意，我们不要沉沦下去， Bangkit, bangun hidupmu. 我们要复兴。 Dan ketika engkau bangun, engkau bisa memberkati keluarga yang sudah kau rugikan. 复兴，然后祝福别人， Beda kan? 不一样。 Nah itu dia, tunduk kepada pimpinan Tuhan. 顺服上帝的领导， Baik segenap kehidupan kita. 我们整个生命要顺服他。 Kehidupan pernikahan. 我们婚姻的生活， Bagaimana Anda memperlakukan suami, istri, mertua, dan keluarga segalanya. 我们如何对待家庭人员， Di dalam pelayanan. 在侍奉上， Ya Anda layani bukan saya, bukan majelis. 你所侍奉的不是只是， Tetapi semua kita melayani raja di atas raja itu. 可是我们侍奉万王之王。 Pergaulan kita di masyarakat. 我们在社会交流， Bagaimana kita bisa hadir sebagai murid Yesus umat Allah dimanapun kita berada. 我们如何在无论在哪里都是上帝的子民， Termasuk kehidupan profesi kita. 包括在工作上。 Masih banyak yang ngeluh, emang susah jadi orang jujur di Indonesia ini. 很多人说，就是在印尼很难做诚实的人， Memang susah. 很难。 Mau urus SIM aja, kalau aduh gimana ya, mau cari punya kenalan nggak? 要做那个开车的证，也是要付钱。 Benar kan? Susah jadi orang mau ini. 做诚实的人很难， Tetapi kita tidak sendiri. 可是我们不是一个人的。 Di dalam profesi kita sebagai guru, sebagai tenaga kesehatan, sebagai pedagang, pengacara, profesional atau karyawan atau apapun. 在我们的工作上，我们做老师、做员工或做律师等等， Kita tunduk memulai melibatkan Tuhan. Benar saya ambil gaji dari perusahaan ini. 我们顺服上帝，就是我们拿到薪资， Di atas saya ada pimpinan. 在我上面有领导， Di atas pimpinan saya ada owner. 在领导上面有雇主， Tapi di atas owner itu ada Tuhan. 可是，在雇主上面还有上帝。 Dan tentu kita kadang serba salah. 我们当然是没办法的， Jadi tapi kita perlu berhikmat dari hari ke hari itu kejahatan atau evil itu makin dikikis. 可是我们要就是罪恶越来被消除掉， Jadi memang ada istilah, ada namanya lesser evil. 就是有说就是魔鬼要消除掉的， Kejahatan yang paling minimal lah kira-kira gitu. 就是罪恶的最小的。 Kejahatan yang paling minimal kan biasanya itu perdebatan etika. Ini si ibu hamil, mau menyelamatkan ibu atau menyelamatkan bayi. Dua-duanya nggak bisa, harus pilih salah satu. 就是有道德的争论，比如说有那个怀孕的母亲要救母亲还是婴儿呢？ Ya kan? Berarti harus satu yang dikorbankan. 就是要牺牲其中一个。 Dalam kehidupan kita juga sering. 我们生活也是一样， Berarti kan kita walaupun mau mengorbankan, mau ini, itu kan harus dipikirkan, didoakan baik-baik. 我们在生命中我们要好好的祷告。 Ini gimana nih anak ini belum bisa kalau naik kelas. 这个孩子不能升职升班， Tapi kalau tidak dinaikkan, waduh konsekuensinya tuh banyak sekali. 如果没有升班，很多后果； Kalau dinaikkan, ya ada juga konsekuensinya. 如果升班也是有后果的。 Kita menimbang-nimbang. 我们在考虑， Kita meminta anugerah dan hikmat Tuhan. 我们求上帝给我们智慧， Yang konsekuensinya, yang kejahatannya paling dikit, yang kerugiannya paling dikit itu apa? 就是最小的后果是什么？ Dan bagi kita orang beriman, kita masih berpengharapan. 我们成为基督徒有盼望。 Jadi kita tahu Tuhan, aku hidup di dunia yang tidak sempurna. 上帝，我活在不完美的世界， Setiap hari membuat keputusan yang sangat berbeda. 每一天要做不一样的决定， Dan sulit mendapatkan keputusan yang baik yang bisa menjadi berkat bagi semua orang. 我们要做就是成为别人祝福的决定是很难的。 Tapi Tuhan ini berkatnya paling banyak, ruginya paling dikit.
可是上帝这个是最多的祝福，这个最小的 Dan 绘本。 disitulah kita memerlukan Tuhan untuk campur tangan. 我们需要上帝帮助我们。 Bagaimana Tuhan masih berkarya di dalam hidup kita yang tidak sempurna ini. 让上帝在我们不完美的生活里， Yang 动作 semakin hari menjadi semakin baik. 越来越好。 Nah, kalau di raja manusia dia nggak peduli. Kau mau kerja apa, yang penting setiap akhir tahun cuannya harus segini. 人类的君王呢，他不顾这一些，他只是要利益而已。 Tidak seperti raja atau penguasa dunia. Yang penting kami punya power. 不像世界君王，他们要权柄， Bisa menguasai orang lain. 要控制别人。 Nah, raja kita dia bukan hanya maha kuasa, 我们君王不只是万能， powerful gitu ya. 我们君王是万能的， Dan kekuasaan itu dipakai dengan positif. 是有正面的万能， Menciptakan semua jagat raya ini. 创造宇宙， Menciptakan Anda dan saya. 创造你和我， Menciptakan begitu banyak kehidupan. 创造很多生命。 Dia juga Allah yang maha kasih. 他也是充满爱心的， Raja yang maha kasih. 充满爱心的君 Kalau 王。 kita manusia, kita suka. Kalau enggak, oke, nanti saya kasih SP. 我们人类如果喜欢就喜欢， Ini otoritas saya. 那是我权利的。 Kalau kau enggak bayar, oke, nanti disita. 如果你没有付钱，我会收下来， Ini mungkin masih sesuai SOP. 可能按照规定。 Masih ada yang pakai kuasa tidak sesuai SOP di belakang meja, ya kan? 可是有人没有按照规定有权柄， Tetapi Allah kita, Kristus Raja ini juga adalah Raja damai, Raja kasih. 可是主耶稣是和平的君王，爱心的君王， Dan itulah identitas dari pemerintahannya. 那就是耶稣政府的身份， Bukan dengan kekerasan, 不是暴力， bukan dengan anggar jago, 不是暴力的， tetapi adalah pemerintahan yang penuh anugerah, penuh kasih, 可是充满爱心的统治， penuh kebenaran. 用真理的。 Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu itu temanya satu, kasih Allah kepada dunia ini. 创世纪到启示录只有一个主题，就是上帝的爱。 Sehingga ketika dia memerintah dalam hidup kita, 当他政府我们， kita udah capek membawa orang ke gereja, gitu kan? 我们可能很累，带人到教会。 Kita juga sudah coba, ini orang kok hidupnya kacau. Waduh, kalau dia kenal Tuhan Yesus pasti hidupnya nggak kacau begitu. 我们也是试着，如果他的生活很乱，如果认识耶稣不乱了， Lalu kita tulus doa, Tuhan mampukan saya menginjili dia, mampukan saya menuntun dia ke jalan yang benar. 我们诚实的祷告，让他认识主耶稣。 Tuhan berkuasa lah, taklukkan hatinya. 上帝政府他的心， Sudah doa puasa 3 hari, 我们祷告进食了， nggak bertobat juga. 也没有改变。 Bisa nggak Tuhan langsung pakai kuasanya, teng, itu putar hatinya? 上帝可以用他的权利来把它转化吗？ Bisa nggak? Bisa. 可以的。 Tetapi Tuhan, kalau kita perhatikan, tidak selalu atau juga jarang memakai kekuasaannya memaksa seseorang. 可是上帝不要勉强别人， Memang di Alkitab ada 在圣经里面也有， mengeraskan hati Firaun, 像法老的心把他硬化， menghukum para orang-orang Israel 审判 dan 以色列人 sebagainya. 等等。 Tetapi Tuhan bekerja dengan kasih. 可是上帝用爱心来工作， Ketika dia masuk dalam hidup kita, 当他进入我们的生命， dia bukan menjadi raja yang berjarak, yang membuat kita takut karena serem, takut dihukum. 他不是就有距离的君王，然后让我们害怕。 Tapi dia adalah raja yang pengasih. 可是他是爱心的君王， Dia juga seorang sahabat. 他也是朋友， Dia juga memberikan yang terbaik, yang membuat hidup kita seperti yang dia rencanakan. 就是他按照他的计划给我们。 Ketika dia masuk dalam hidup kita, 当他进入我们生命， kadang apalagi anak muda sering alergi, taat, gitu ya. 有年轻人不喜欢顺服， Tapi sebenarnya ketaatan itu dipakai Tuhan untuk membentuk jiwa kita, 可是顺服让建造我们的灵魂， membentuk hati kita, 建造我们的心， membentuk sehingga diri kita semakin hari semakin seperti rancangannya.
seperti Kristus. Itu rancangan Tuhan untuk Anda dan saya. 让我们越像主耶稣， Sehingga ketika kita merasakan sentuhan Tuhan itu, 我们感受到上帝的爱， siapakah saya? 我是谁？ Kenapa Tuhan begitu mengasihi saya? 为什么上帝很爱我， Begitu memperhatikan saya. 很关照我？ Saya masih bisa bangun dengan tubuh yang segar. 我还有健康。 Saya masih, sehingga ketika kita setiap hari Tuhan, kita merasakan ada pemeliharaan, ada jamahan Tuhan dalam hidup kita. 我们感受到上帝的动作， Yang keluar itu adalah syukur. 我们会出来感恩。 Siapakah saya? 我是谁？ Seperti kata Daud, seperti biji matamu. 像那个我们是上帝的眼珠。 Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. 大卫是被扫罗拿 Tapi 追， Tuhan menjaga dan meloloskan dia dari segala kejaran ini. 可是上帝保护大卫。 Siapakah saya? 我是谁？ Sudah berusaha kerja sana sini. 已经工作了，到处工作， Di mata manusia tidak kaya-kaya. 在人类是不富有的， Tapi setiap hari ada makanan di meja saya. 可是每天我们得吃。 Ketika saya sakit, bisa saya pergi berobat. 我生病可以看医生， Kita berterima kasih kepada pemerintah. 我们感谢政府， Jangan lupa berterima kasih sama Tuhan. 也 gitu 不要 ya. 忘记感谢上帝。 Pemerintah Kristus bukanlah mengandalkan power dan kekuasaan, tetapi identitasnya adalah kasih dan damai sejahtera. 耶稣的统治不是权力，可是耶稣的统治是爱心， Dan kekuasaan ini bukan hanya hal-hal yang besar. 不只是大事。 Kita kan suka begitu ya. 我们喜欢这样子。 Ini ada mobil elf tabrakan dengan kereta api. 如果有车撞到了火车， Lalu dia selamat. 然后他得救了， Udah minggu depan suruh dia kesaksian ya. 下礼拜让他做见证， Itu benar. 那也是对。 Tetapi bagaimana dengan keseharian kita? 可是我们每个生活如 Bersyukur 何 untuk kehidupan sehari-hari dalam hal-hal yang kecil dan sederhana. 最小的事，我们也要感谢上帝。 Di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita perhatikan, kita menerima jauh lebih banyak daripada yang kita berikan. 每日生活，我们得到更多比我们给人 Apa 家 yang 的。 kita berikan? 我们已经给了什么？ Saya pergi ke kantor, saya kerja ini, itu. 我去工作，我做这个 Apa 做那 yang 个， saya dapat? 我得到了什么？ Saya bangun, saya mendapatkan ini udah musim hujan, udara yang segar. 我起床，然后有下雨天，然后有新鲜的空气。 Saya keluar, sudah ada transportasi dan saya ada duit untuk naik dengan harga yang terjangkau. 我出去也有交通工具，然后有便宜的可以坐。 Saya di kantor tiba-tiba saja ada orang yang mengantarkan makanan, semua dapat. 然后在公司也有人家送食物 Pulang ke rumah, 回家， wah anak-anak menyambut saya lalu memberikan makanan dan sebagainya. 孩子们接待我，然后给有食物。 Ketika kita menyadari ini, semua kita adalah orang kaya. 当我们觉悟到这个，我们是有钱的人， Yang kita berikan dan kita terima, yang kita terima itu jauh masih lebih banyak. 我们所给的，我们所收到的，我们收到的比较多。 Mungkin dalam hati ada, iya aku udah kerja setengah mati gajinya nggak seimbang. 可能在心里我们在想这样子， Gaji itu hanya satu porsi. 我们工资是另外 Ini 一部 harus 分， lihat dalam gambar yang lebih besar. 我们要看大范围， Bersyukur di dalam hal-hal yang kecil, di dalam hal-hal yang kecil sederhana di dalam hidup kita. 简单的是小事，我们也要感谢上帝。 Hidup yang penuh syukur ini, 充满感恩的心， inilah yang akan membuat kita melihat dunia ini dengan kacamata yang berbeda. 我们用不同的眼镜来看世界， Kita menjadi lebih jernih karena kita melihat ada berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan dalam hidup kita. 我们比较清晰，因为看上帝的恩典在我们里 Ada 面， karya Tuhan yang diberikan di dalam hidup kita. 有上帝的动作在我们生 Ada 活里， Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita di dalam dunia ini. 有上帝工作在这世界里， Bukan lagi hal-hal yang negatif, korupsi. 不只是负面或那个贪钱， Dan banyak sekali memang miris. Wah ini pemerkosaan anak gini-gini, bapak apa macam-macam.
就是很多那个坏事在发生。 Jadi kalau yang negatif lebih banyak, otomatis itu membuat kita down, gitu ya. 如果负面的更多，我们更沉沦下去。 Tapi ketika ada Kristus, kita mulai melihat jejak-jejak Allah di dalam dunia ini, 可是有了上帝，我们看到上帝的工作 di dalam hidup kita. 在我们生命里， Dan bukan hanya orang yang pintar, orang yang baik, orang yang hebat, orang yang punya posisi tertentu yang dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi kita. 上帝不是只是用聪明的人或有钱的人来使用他， Tapi Tuhan bisa bekerja dalam banyak hal. 可是上帝也是对我们工作。 Jadi mata yang jernih melihat sehingga inilah anugerah berkat-berkat yang semakin memperkaya hidup kita, pikiran, jiwa kita. 清晰的眼睛让我们看到很多恩典，我们收到的。 Di dalam psikologi populer sering dibilang positive thinking, positive thinking. 就是在哲学家有说我们要有正面思想， Jadi bukan positive thinking, tapi blessing thinking gitu ya. 就是我们要有正面思想的。 Melihat jejak Allah di dalam hidup kita, di dalam dunia ini. 我们要看到上帝的工作在我们世界里， Sehingga kita ini kan jadi kuat. 所以我们更强。 Sehingga ketika melihat hal-hal yang negatif yang membuat kita kecewa, membuat kita down, kita itu nggak depresi. 我们看到负面的事，我们不忧郁， Tapi kita bisa balance kira-kira gitu ya. Yang positifnya berkatnya itu masih lebih banyak daripada hal-hal yang membuat kita down. 可是我们可以平衡，就是我们受到的祝福更多， Dan membuat kita bisa peka kepada orang-orang di sekitar kita, mereka yang juga memerlukan sentuhan berkat Allah itu. 也是我们对我们周围的人，我们更敏感，他们需要上帝的帮助。 Melihat kehadiran Kristus bukan hanya di tempat-tempat yang mewah dan megah, tapi juga di dalam kehidupan yang sangat sederhana, bahkan yang terpuruk sekalipun. 看基督的存在，不只是在豪华地方，可是在最贫穷地方也是有 Kalau 上帝 hari 的 ini 存在。 saya dandan rapi gitu ya, saya pergi ke mall. 如果现在我是穿整齐衣服去 Itu 超市， biasanya kan customer service langsung datang, mau beli apa bu? 然后有服务员， Lagi cari apa? 然后问我要买什么。 Tapi kalau saya pakai sandal jepit, terus nggak dandan, pakai kaos oblong, begini, kira-kira dilayani nggak? 如果我穿的比较邋遢，他们会服务我吗？ Nah, sering itu yang meracuni juga konsep kita melihat dunia. 那就是我们有毒，让我们如何看到 Tapi 世界。 ketika hidup kita ini ada Kristus, 当我们有基督， kita menjadi jernih melihat dunia ini. 我们比较清晰看世界， Kita menjadi peka melihat sekeliling kita. 我们看我们周围有比较敏 Sehingga 感， kita melihat Kristus ada di mana-mana. 我们看基督都在哪里， Inilah yang dikatakan oleh Kristus. 那就是基督说的。 Kapan aku melayanimu Tuhan? 我们什么时候侍奉 Jadi 你？ melayani bukan hanya, oh aku hari ini jadi aser, oh aku jadi penerjemah, oh aku jadi pengkhotbah, oh aku jadi singer. 我们侍奉不只是在教会里面， Tapi Kristus berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 耶稣说：“因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。” Ketika hati ini ada Kristus, 当心里有耶稣， ada kuasa, 有权柄， ada kasih, 有爱， ada anugerah. 还有恩典。 Sehingga dengan yang sedikit kita punya, kuasa itu memampukan kita memakai anugerah itu memberkati orang di sekitar kita. 我们才干虽然小，可是上帝会帮助我们祝福别人。 Kita tidak takut kekurangan. 我们不怕贫穷。 Dan tentu ini adalah gambar yang sangat real, yang memang benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan ini. 那是画片呢，是形容上帝的荣耀。 Ada yang belum kenal? 谁知道吗？不认识吗？ Ada yang belum kenal? Ibu Teresa, Bunda Teresa. 这是特蕾莎的修女。 Dan kita tahu dia sebagai biarawati dikirim ke India. 她被派到印度的修 Awalnya 女。 itu jadi guru. 她一开始是老师， Lalu pernah dia pergi rapat atau apa saya tidak ingat ke Kolkata. 然后她去高加大，
Lalu dia tersentuh di situ. 然后被感动了。 Dan dia yang meminta menulis surat kepada Paus, bolehkah saya ditempatkan di Kolkata? 他请求教皇，就是让他安排在kolkata大。 Dan dia melayani yang miskin dari yang termiskin. 他侍奉最贫穷的人， Dan di situ kita tahu dia melayani orang yang kusta, 他也是侍奉麻风病的人， membersihkan luka-luka mereka. 清理他们的受伤， Dia melayani banyak orang sakit, anak-anak dan sebagainya. 侍奉很多病人，还有小孩子。 Lalu ada suatu hari seorang wartawan menginterview dia. 然后有一个记者在访问他， Mother Teresa, 特蕾莎修女， mengapa kamu mau melakukan semua ini? 为什么你要侍奉做这些？ Berjibaku dengan orang-orang yang miskin, kotor, sakit lagi. 就是跟贫穷人，就是肮脏的人来交往。 Kalau saya dibayar $1 juta pun, aku tidak mau bekerja di tempat seperti ini. 我被付100万美金，我也不要这样做。 Apa kata Bunda Teresa? 可是特蕾莎修女说什么？ Kalau aku dibayar $1 juta pun, aku tidak mau bekerja di sini. 如果我被付100万美金，我也不要这样做工作。 Tetapi aku melakukannya karena Kristus. 可是我因为基督这样做， Aku melihat Kristus di dalam diri orang-orang yang ada di Kolkata ini. 我在他们的身上我看到基督。 Jadi ketika dia pertama kali dia mau pulang naik kereta api, zaman itu masih ini ya, yang kelas 1 itu yang kulit putih, penjajah. Kelas 2 itu orang asing, orang bangsawan atau apa punya duit. Kelas 3 itu primitif, pribumi, bukan primitif, pribumi itu kan di situ ya. Jadi di situ. Lalu dia kan bisa di tingkat 2 atau bahkan di gerbong 1. Lalu ketika dia mau masuk gerbong itu, dia melihat ada orang tinggal kulit membalut tulang. Dengan wajah yang memang sudah mati segan, hidup tak mau. Dan dia berkata, aku melihat Kristus. Berkata, aku haus. 就是当那个特蕾莎修女她要坐火车，她其实可以坐1等级或2等级，可是她看到有一个很瘦的人，像骨包着皮肤，她也是看到基督在她里面。 Jadi pemerintahan raja di atas segala raja bukan karena gagah perkasa power. 耶稣万王之王不是因为权柄， Tapi power yang ditambahkan dengan kasih yang bisa memberikan kehidupan bagi orang lain. 可是权柄加爱心可以给人家生活。 Itu yang dikatakan oleh Yesus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. 上帝说，就是你们即坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。 Hari ini kita diingatkan, Kristus Raja di atas segala raja. 基督是万王之王， Bisa saja kita kecewa dengan pimpinan-pimpinan di dunia ini. 可能我们对世界的政府失望， Kita kesal. 我们生气了。 Banyak kehidupan juga yang jauh dari yang namanya ideal atau bahkan baik. 很多不完美的事情， Dan kita diingatkan, ada raja yang peduli. 我们在被提醒有关照我们的， Itu raja kita yang sesungguhnya. 就是真正的王。 Dan kita diingatkan untuk hidup di dalam pemerintahannya. 我们被提醒要在耶稣的统治里面， Mengarahkan segenap pandangan kita kepada tahta kemuliaannya. 我们的眼睛要往耶稣， Tahta anugerahnya. 上帝的恩典的宝座， Hidup di dalam pemerintahannya. 活在上帝的宝座里面。 Kita kalau bahasanya tap gitu ya, nyambung gitu. Sehingga anugerahnya itu mengalir dalam hidup kita. 就是我们要触摸跟上帝交往，让上帝的恩典留在我们。 Yakobus 4 ayat 6 mengatakan, mari kita menghampiri tahta anugerahnya. 雅各书第4章第6节，就是我们要来到上帝的恩典， Dan merasakan anugerahnya yang selalu mengalir dalam hidup kita.
就是感受到上帝的恩典留在我们， Sehingga yang keluar itu adalah syukur. 所以出来的是感 Yang 谢。 keluar itu syukur yang memampukan kita untuk menyentuh kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. 出来的是感谢，可以帮助我们祝福别人， Tidak harus sesuatu yang sangat besar. 不用很大的事情。 Kalau mungkin yang dilakukan Mother Teresa, itu kan Mother Teresa, saya ini kan cuma pendeta Paulian. 我们可能只是说那是特蕾莎修女，我只是保亮牧师。 Ada gambar yang tidak bisa lepas dari ingatan saya. Mungkin nanti suatu, ya moga-moga tidak ya. Katakanlah berandai-andai, kalaupun saya pikun umur 95 gitu. 可能我在生病， Ini kayaknya tidak akan lepas. 我不会脱离。 Dari kecil saya melihat ada nenek saya. 小时候我看到我的 Jadi di kampung gitu ya, Ama. dia ada kedai kopi, terus kasih makan bebek, segalanya itu kehidupan di kampung. 在乡下，我的阿嬷呢有那个咖啡店， Setiap hari ada 2 orang yang cacat di kampung itu, kakak beradik. Setiap hari mampir makan di rumah ama saya. 然后每天呢有两个那个 Zaman dulu kan masih banyak yang sakit polio itu ya. 有两个残疾人，然后 Nah, 他们每 orang- 天都在我的阿嬷的咖啡店吃。 Kalau zaman dulu orang sakit pun dibully, 之前就是生病的人也是 miskin 被欺 dibully 负，贫穷也是被欺负 ya，kan? Jadi mereka itu orang yang benar-benar dibully. 他们两个人是被欺负的。 Setiap hari mereka datang, amaku udah siap untuk kasih mereka makan. 他们每天来，然后我阿嬷给他们吃， Pulang masih dibawain, nanti malam masih bisa makan. 回家也是包食物给他们， Hal-hal yang sangat sederhana. 很简单的事。 Dan saya kagum sama ama saya. 然后我对我阿嬷佩服， Nah kita murid Kristus. 我们耶稣的门徒， Tidak semua orang dikasih talenta 5 untuk menjadi, karena semua sekarang anak-anak gara-gara kesaksian Ahok, semua mau jadi pemerintah. Aku kalau cuma jadi pengusaha cuma bisa memberkati paling banyak 2.000 karyawan. 如果我做生意人，我可能可以祝福2000个人； Kalau jadi gubernur 20 juta orang DKI. 如果我做省长，我可以祝 Apalagi 福 jadi 很多人。 presiden 280 juta orang. 做总统也是有280条可以被祝福， Negara Indonesia cuma butuh 1 presiden. 因为印尼只需要一个总统。 Tapi Tuhan meminta kita di dalam keseharian kita. 可是上帝要我们在每日当中， Setiap hari dalam hal-hal yang sederhana, ketika kita merasakan ada Tuhan dalam hidup kita. 当我们感受到上帝在我们里 Ada 面， berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. 有上帝的祝福留在我们 Dia 生活 keluar dengan syukur, 出来的感 dan 谢， biarlah berkat itu juga melimpah keluar memberkati orang di sekitar kita. 那个祝福丰满出来，祝福别人， Tidak perlu menunggu perkara besar, 不用等大事。 tetapi dimulai di mana kita berada. 可是从小事开始， Itu yang diminta Tuhan Yesus. 那就是上帝要的。 Sesungguhnya aku berkata kepadamu, 我实在告诉你们， segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, 无论你做对任何一个最小的弟兄， kamu telah melakukannya untuk aku. 你已经做在我身上。 Mari jemaat kita datang kepada Tuhan, 来，我们来到上帝面前， kita ambil waktu sejenak 我们好好思想， di Minggu Kristus Raja. 就是在这个基督圣王的礼 Kita 拜， diingatkan, 我们在被提醒， di dalam hidup kita masih ada raja kita, raja di atas segala raja. 在我们生活中还有万王之王， Yang dia tinggal dan memerintah dalam hidupku. 他住在我们里面，统治 Mari 我 kita 们， melihat diri kita. 让我们看我们 Berapa 自己。 sering aku menyadarinya? 我们多常看到上帝呢？ Berapa sering aku berpegang 我们如何盼望耶稣， sehingga dia memberikan kekuatan bagiku? 让他给我力量？ Apakah aku melihat dan bersyukur atas pemerintahan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidupku? 我对上帝的保护，我感谢上帝吗？ Dimulai dari hal-hal yang sederhana di dalam kehidupanku sehari-hari. 从小事开始，每日生活中开始。 Kalau Anda mengikuti doa malam yang kita kirim melalui WhatsApp group, 如果你按照就是每天 setiap 每个 malam 晚 kita 上， ingatkan, mari kita bersyukur hal-hal yang sederhana 1 atau 2. 就是我们对小事的，我们要感谢上帝。
Apakah hidupku melimpah ruah dengan syukur sehingga rasa syukur itu menuntun aku untuk mengulurkan tanganku menolong dan memberkati mereka yang ada di sekitarku. 让我们有感谢出来，然后有丰满的祝福别人， Terutama mereka yang lapar, 而且对于特别是他haus, 饿的、渴 sakit, 的、生病、 kesepian, 寂寞的， maupun kesusahan. 还有困难的， Kita berdoa. 我们祷告。 Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami diingatkan, Kristus Engkau Juru Selamat kami, Engkau juga adalah Raja kami. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Di saat kami bingung, di saat kami kecewa dengan pemerintahan, dengan kepemimpinan yang ada di sekitar kami, biarlah firman-Mu pagi ini mengingatkan, menguatkan kami, Engkau adalah Raja yang bertata di dalam kemuliaan. Engkau melihat dan Engkau juga akan bekerja. Dan biarlah ini boleh menguatkan iman kami. Engkau Raja yang peduli, tidak hanya bertahta dari ketinggian, dari kejauhan, tapi Engkau juga Raja, Tuhan yang peduli, yang hadir di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan kami tidak hanya melihat perkara-perkara besar, berkat-berkat yang besar, tapi kami juga boleh melihat kehadiran-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari dalam hal-hal yang sederhana dan kecil. Melihat berkat yang Tuhan kirimkan melalui alam, melalui lingkungan hidup kami, melalui orang-orang di sekitar kami, melalui keluarga kami. Sungguh kami menerima lebih banyak daripada yang kami berikan. Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus menetap dalam hidup kami. Setiap pagi kami boleh bangun dengan diingatkan, Engkau Tuhan yang peduli, Raja yang berkuasa, Raja yang memelihara, Raja yang memelihara dengan kasih dan anugerah. Dan kami umat-Mu boleh mencerminkan, membalas-Mu dengan rasa syukur, membalas-Mu dengan mengasihi orang yang Engkau kasihi, memberkati mereka dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami sebagai gereja-Mu Tuhan, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, banyak orang yang mengeluh dengan kesulitan dalam dagang. Biarlah Tuhan, kami umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada, kehadiran kami boleh memberikan kekuatan, kehadiran kami boleh menjadi pendengar. Kadang bukan bantuan materi yang dibutuhkan, tapi adalah solidaritas. Kami boleh hadir bagi mereka. Dan bantulah kami juga Tuhan di dalam masa-masa ini, boleh saling menopang, saling mendukung, bukan hanya di dalam gereja-Mu, tetapi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Segala berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah kami juga boleh menyisihkannya sedikit untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang yang ada di sekitar kami. Kami juga membawakan situasi politik di negara kami. Tuhan, biarlah Engkau juga berkarya melalui anak-anak Tuhan. Kami boleh terus fokus kepada berkat Tuhan, kepada hal-hal yang baik, sehingga kebaikan boleh mengalahkan segala kejahatan, segala hal yang kurang berkenan kepadamu. Kami boleh terus berpegang kepada pengharapan-Mu, sehingga ketika kami diingatkan kelak Engkau akan kembali dengan tahta kemuliaan-Mu, boleh memberikan senyum di dalam wajah kami, boleh membesarkan hati kami, bukan menakut-nakuti kami, karena kami adalah murid-Mu, kami adalah anak-Mu. Dan bantulah kami untuk hidup di dalam pemerintahan-Mu. Dengan keberadaan kami tidak mampu. Dengan di tengah lingkungan kami sering terseret dengan arus yang negatif, praktek-praktek yang tidak benar, tapi kami butuh anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami mampu menimbang-nimbang, memilih keputusan
yang paling tidak merugikan, keputusan yang paling bisa menjadi berkat bagi kami dan orang lain. Dan kami juga Tuhan tambahkan anugerah dan otoritas, sehingga kehadiran kami boleh menjadi garam, menjadi terang. Kami tidak menjadi pesimis dengan lingkungan praktek-praktek korupsi di sekitar kami. Tapi kami boleh terus berpegang Engkau Raja di atas raja. Kehadiran kami boleh mengurangi toksik dan racun-racun ini. Sehingga di mana kami berada, masyarakat kami, negara kami, dari hari ke hari menjadi semakin baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan ataupun mereka yang Tuhan tempatkan di dalam pemerintahan, mereka yang memiliki kekuasaan. Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati mereka yang memiliki itikat baik. Tuhan berdayakan sehingga mereka yang hadir juga boleh memberikan perubahan, membawakan terang, menjadi garam, sehingga bangsa kami dari tahun ke tahun menjadi lebih baik, lebih bermartabat, lebih beradab. Sehingga kemuliaan Tuhan semakin terpancar di bumi Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Segala permohonan kami, kerinduan kami panjatkan melalui Yesus Kristus, Raja segala raja yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan, dan kiranya segala ibadah kita berkenan kepadanya. Kita sama-sama memuliakan Tuhan dengan lagu mulia. Doksologi artinya pujian tertinggi. Kita memuliakan ketika kami melanjutkan ibadah kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkat Tuhan menyertai setiap langkahmu, memimpin setiap keputusan yang engkau ambil. Kuasa dan anugerah Tuhan itu hadir di dalam kehidupanmu, kehidupan rumah tanggamu, profesimu, pergaulanmu. Dan damai sejahtera Kristus itulah yang melingkupimu. Kasih sayang Tuhan itu yang menjadi basis di dalam engkau mengambil keputusan. Penyertaan kuasa Roh Kudus selalu mengingatkan. Kristus Raja di atas segala raja. Dia hadir di dalam hidupmu, bekerja di dalam hidupmu, memampukan engkau untuk hidup penuh syukur, menjadi berkat bagi keluargamu, dan dimanapun engkau berada, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.